Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar-pelajar sihat walafiat Okey, pelajar-pelajar semua sihat? Dewan saya ni. Okey. Ya, Ibu Ustaz. Alhamdulillah. Okey jelas suara saya jelas tak? Jelas. Jelas Okey, terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi pelajar hari ni sepatutnya kita ada modul 2, betul tak? Okey, modul 2 memang cikgu akan post pada minggu ni. Buku 2 dah siap. Cikgu nak post terus buku 3 lah. Cikgu nak post buku 3. Jadi tunggu sekejap pelajar Mungkin paling lewat pun hari ni besok hari ni Isnin, paling lewat pun hari Rabu cikgu post, insya-Allah lah. 2-3 hari biasa dah sampai dah ke rumah awak masing-masing. Saya ikut pada alamat yang pelajar-pelajar telah daftarkan pada saya. Okey. Jadi pelajar hari ni kita nak buat apa? Okey, nanti pelajar pertama sekali cikgu nak tengok balik buku 1 tu, pelajar tengok sekali lalu. Ada persoalan pelajar bertanya. Okey, cikgu nak betulkan sedikit ada beberapa jawapan yang ralat. Okey pelajar, yang kedua hari ni kita nak buat sambungan daripada soalan nombor 1. Pelajar ingat tak? Itu hari kita buat soalan 1 sampai SPM 2016 je. Betul? Hari ni kita nak buat 3 soalan 2000 SPM 2017, 18 dan 19. Jadi keseluruhannya pelajar soalan nombor 1 kita dah buat latihan 10 tahun. Lebih kurang untuk 10 tahun. Okey. Okey. Alright, jadi pelajar hari ni pelajar selepas tu cikgu akan bagi 15 soalan Kahoot Jadi pelajar ready dekat handphone gunakan Kahoot. Cikgu akan bagi kuis Kahoot. Cikgu akan bagi 3 orang lah, 3 orang hadiah lah. Mula nak bagi 1 macam kesian pula 1. Tengok saya tengok view dulu. Tengok hari ni peserta berapa ramai ni. Okey, kalau pesertanya tengok lebih 50 cikgu, lebih 50 yang hari ni masuk. Kesian kat belajar asrama je 50 cikgu bagi 3 lah. Kalau kurang daripada 50 cikgu bagi 2. Okay, alright. Jadi tak apa pelajar, itu nanti selepas kita dah selesai yang cikgu kata itu proses yang ketiga. Proses yang pertama, kedua kita tengok pada soalan kita. Okey pelajar, keluarkan buku 1 dulu, tengok balik buku 1 ya Okey, cikgu terus pada ni, cikgu akan share screen. Okey, cikgu share screen sekejap cikgu cari jap. Okey, pelajar-pelajar, sebelum tu pelajar keluarkan buku 1. Pelajar tengok soalan yang pertama. Tengok soalan yang buku 1, topik pelarasan penyata kewangan. Pelarasan penyata kewangan. Pelarasan penyata kewangan, pelajar-pelajar boleh lihat dekat soalan nombor apa saya lupa lah. Sekejap, soalan nombor 5 saya rasa sekejap. Pelajar boleh tengok. Pelajar-pelajar dah buat ke belum ni? Saya lupa lah Tori siapa yang tanya saya soalan ni. Ada tak yang depan ni Tori tanya saya pinjaman tu? Saya lupa lah siapa yang tanya saya pinjaman tu. Saya rasa soalan ni lah. Soalan kewangan 5. Cuba tengok kewangan 5. Pelajar boleh nampak tak skrin yang cikgu share? Boleh nampak tak? Boleh? Okey, alright. Kalau boleh lihat, pelajar tengok soalan penyata kewangan 5, muka surat 29 dan 30. Cuba tengok. Ada tak? Okey, kalau ada cakap ada. Jadi cikgu senang sikit nak ni. Cikgu terus respon kat sini. Jumpa tak soalannya? Soalan penyata kewangan 5. Cuba pelajar lihat. Okey, penyata kewangan 5, pelajar cuba baca sekejap soalan maklumat tambahan yang terakhir. Perjanjian dia.
Boleh? Okey, komen sikit. Siapa yang dah? Kalau dah tulis sudah. Sudah ke, tulis. Jadi cikgu tahulah berapa ramai yang dah dapatkan, dah tengok soalan ni. Dah buka soalan, dah ready lah. Okey. Okey, lagi. Lain. Baru 2 orang. 3 orang. Respon sikit. 4 orang. Okey, dah. 5 dah. Okey. Alright. Okey, dah. Okey, jadi pelajar kita lihat pelajar sekali dulu Kalau pelajar buat, tak apalah pelajar ambil masa. Saya tahu pelajar dah naik sekolah ni, pelajar dah sibuk dah macam-macam cikgu awak bagi latihan dan sebagainya lah. Semua tu anggap positif jangan rasa penat sangat Tahu penat tapi rasa bersyukur lah cikgu awak semua sayang awak ni buat latihan dan sebagainya. Jadi pelajar kena buat jugalah Okey, sambil-sambil tu pelajar okey, secara santai kelas kita tengok sini. Okey, pinjaman bank. Okey, pinjaman bank 64,000 maksudnya ini baki pinjaman kita. Baki pinjaman kita 64,000. Jadi 64,000 ni perlu kita agihkan kepada mana? LS dan juga LBS. LS dan juga LBS. Betul? Okey, sekarang kita tengok soalan. Okey, LS dan LBS. Jadi cikgu tulis sikit kat sini lah. 64,000. Dalam imbangan juga adalah 64,000. Okey, jadi pelajar kita baca soalan. Okey, pelajar boleh nampak tak? Soalan cikgu kecil sangat ke besar? Boleh tak? Cikgu besarkan sikit. Boleh Okey, perjanjian pinjaman bernilai 96,000 ditandatangani pada 1 April 2016 dan matang pada 31 Mac 2022. Okey, akaun kita tahun 31 Mac 2019. Okey, bank industri menawarkan kaedah faedah serendah 4% tahun atas nilai asal. Okey, tu tak apa. Itu cerita lain. Kat sini nak cerita pasal pinjaman. 64,000 nak rekod kat mana? Okey, pelajar. Sekali lalu pelajar. Pelajar lihat. Kita pinjam 96,000. 96,000 adalah pinjam asal. Pergi pelajar, lepas tu baki hutang kita dah berkurangan. Sebanyak 64,000. Jadi berapa yang sudah bayar? Berapa sudah bayar? Tolong cikgu, berapa sudah bayar? Tolong cikgu. Tolong cikgu, berapa dah bayar tolak kan? 96,000 tolak 64,000. Berapa pelajar dapat? 32,000. 32,000. Okey, sudah bayar 32,000. Faham tak pelajar? 32,000. Betul? Selama mana? Selama berapa? Selama berapa lama? Berapa tahun? Okey, start 1 April, tutup akaun ialah 31 Mac. Jadi akaun memang setiap tahun berakhir pada 31 Mac. Jadi bermula mestilah setiap April, betul tak? Okey, jadi April 2016 tutup akaun bila? Start. Biasa je tutup akaun bila? Setiap tahun. Dia mesti April, start 1 April, tutup mesti 31 Mac. Betul? Okey, start 2016, sini habis ialah tahun 2017. 17, 18, 19. Betul? Sampai 19, 31 Mac 2019. Jadi berapa tahun belajar? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul tak belajar? Betul tak? Belajar, respon sikit. Betul? Betul. Okey, 3 tahun. Okey, 3 tahun. Jadi setahun dia bayar berapa? Kalau ini dia dah bayar 32,000 selama berapa tahun? 3 tahun. Okey, boleh tak dapatkan bayaran untuk 1 tahun? Berapa dapat 1 tahun? 32,000 bagi dengan apa? 3. Betul? Berapa dapat? Setahun bayar berapa? 10,666. 10,600. 10,600 berapa? 66. Betul? 10,666. Betul Okey, betul. Okey, alright. Jadi pinjaman kita, pelajar lihat kat sini. Pelajar tengok. Okey. Pelajar tengok. Selesai setahun ialah 10,666. Betul tak? 10,666. Tepat-tepat ke ada perpuluhan? Ada perpuluhan. Ada perpuluhan berapa? 67. 67. Betul? 67. Okey, dia matang bila? 31
31 Mac 2022. Okey, dia matang sampai 22. Okey, kalau lah 2022 sampai bila 2022? 2022 sampai bila? Okey, ini 2020. Ini 2021. Cikgu buat macam tu lah Boleh nampak tak? 2022. Berapa tahun tu? 4, 5, 6. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Okey, 6 tahun. Okey, kita kira. Okey, tadi kita dah 4 bulan. Okey, kita tahu yang ni. Dia bayar maksudnya ada perpuluhan lah. Tak cantik nombor dia. Okey, tak apa. Okey, sekarang belajar. Kalau dia kata dia pinjam 1 April 2016 sampai 2022, ini bersamaan dengan berapa tahun? 6 tahun. Okey, boleh tak tahu berapa sepatutnya dia bayar dalam masa setahun? 96,000 bagi dengan 6 tahun. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 16,000. 16,000. 16,000. Betul? Okey. Jadi pelajar, dia sepatutnya setahun dia bayar 16,000. Tetapi pelajar, kalau kita tengok yang dia dah bayar sebanyak berkurang sebanyak 64,000. Mungkin dia ada bayar mana-mana tahun, antara tahun pertama, kedua, ketiga, dia bayar terkurang. Betul tak pelajar? Betul. Betul, bayar terkurang. Okey. Sekarang macam mana nak rekod ni kalau terkurang? Okey pelajar. Pelajar kena betulkan. Tak kisahlah berapa pun terkurang, tak kisah. Janji pelajar, konsep dalam akaun, LS mesti nak masuk apa? Masuk apa? Rekod untuk apa? 1 tahun. 1 tahun ni tahun apa? Tahun depan. Tahun depan. Faham pelajar? Tahun berapa? Tahun depan. Kalau tahun perakaunan 2019, jadi ini tahun berapa? Nak masuk sini. Tahun 2020. Betul? 2020. Jadi LS, jadi pelajar nak masuk LS, berapa nak masuk LS? Selepas apa senang cerita? Nak masuk LS, nak masuk mana? Yang mana? Nak masuk LBS, LBS. Iaitu tahun berapa? 2021 hinggalah hutang dia apa? Selesai. Jadi pelajar, kalau ikutkan, tahun dia tak akan habis pada 31 Mac 2022. Pelajar tahu tak? Cikgu kata, faham tak? Kenapa cikgu kata 31 Mac 2022 tak akan selesai hutang dia? Pelajar tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab sebelum ni 3 tahun sebelum ni, yang warna biru tu, betul, dia terkurang bayar. Sepatutnya setahun dia mesti bayar berapa ribu tadi? 16,000. 16,000. Betul. Secara average-nya dia bayar tadi kita kira berapa? Setahun dia bayar berapa? 10,666. Betul tak? Okay. Kat sini tak wujudnya pinjaman belum bayar. Tak ada pelajar. Tak ada. Tak adalah sebut macam kita buat belanja. Belanja kan ada pinjaman belum bayar. Betul tak pelajar? Sewa belum bayar. Ingat lagi tak? Gaji belum bayar kan? Okey, tak ada. Jadi pelajar, macam mana kita nak relate? Okey, berapa yang kita nak rekod? Yang kita nak rekod yang ada dekat imbangan duga lah. Berapa ribu? 64,000. Okey, macam mana kita nak splitkan? Okey, tengok jawapan tadi. Tengok jawapan. Okey, jawapan awak sama tak dengan cikgu ni? Sama tak? Okey, sama tak jawapan awak dengan cikgu? Tengok. Sama. Okey, jadi macam mana nak masukkan 64,000? Macam mana nak masukkan dalam LS? Nak masukkan dalam LBS? KLS kita dah tahu dah. Mesti masukkan setahun untuk tahun depan. Berapa tahun depan kita nak bayar? Setahun. Setahun dia mesti bayar berapa? 16,000 saja. Okey. Alright. 16,000 saja. Okey. 16,000. Jadi berapa 16,000? Jadi yang ini pelajar kena betulkan. Yang ini dia bayar berapa? 16,000 saja. 16,000. Okey, yang ini jawapan dia kenapa 16,000 ni? Dia masukkan pinjaman yang belum bayar sebelum ni. Kan dia bayarkan terkurang sebelum ni. Betul tak? Dia terkurang berapa banyak? Dia terkurang 16,000. Jadi pelajar dia masukkan sini. Tak boleh. LS hanya bayar untuk tahun depan saja. Jadi kalau hutang dia tak bayar, yang mana yang dia tak bayar sebelum ni terkurang, hutang dia, pinjaman dia akan jadi makin panjang. Pinjaman dia akan masih makin panjang. Bila makin panjang masuk mana? Pinjaman yang tadi terkurang tadi akan masuk dekat LBS. Jadi berapa nak masuk LBS? Baki hutang dia berapa tadi? 64,000. Tolak dengan berapa ribu? 6,000. Okey, berapa dia dapat LBS? 48,000. Jadi pelajar betulkan. Jadi pelajar jawapan ini pelajar kena betulkan kat sini ialah 48,000. Pelajar cari imbangan yang baru. Boleh tak? Buat SMS sikit boleh tak? Boleh tak selesaikan, carikan jawapan yang cantik. Nanti pelajar post ke dalam grup. Jadi rakan-rakan lain boleh tengok lah. Boleh tak? Boleh tak dapatkan jawapan yang baru kat sini?
Boleh Boleh. Okey, nanti okey. Alright. Jadi ini berapa ribu? Ini 64,000 tolak berapa? 16,000. Okey, tak apa. Okey, sekarang cikgu open soalan. Siapa nak tanya, tanya. Siapa nak tanya, tanya. Siapa nak tanya? Tanya soalan. Siapa nak tanya, tanya. Ada tak nak tanya? Jangan malu. Siapa nak tanya, tanya. Okey, tanya. Yang pinjaman kan, yang LS tu maksudnya ambil yang setahun punya. Kalau yang yang setahun. LDL tu, Selepas LDL tu tahun. Selepas tahun. Maksudnya yang 96,000 tu? 90,000 tak, 96,000 ni pinjaman asal dulunya dipinjam. Kita akaun kita kan start setahun, betul tak? Betul. Betul. Kita sekarang akaun kita berada dekat sini. Akaun kita berada kat sini. Kat sini. Tapi kita buat akaun kan setiap tahun dah buat kan. Maksudnya dalam masa 3 tahun tu dia dah bayar. Dah bayar berapa? Kita tolak tadi 96,000 tolak 64,000, dia dah bayar selama 3 tahun ni ialah 32,000, betul tak? Nampak tak cikgu tulis 32,000. Jadi selama 3 tahun, jadi kita tahu setahun dia bayar 10,666. Tapi 10,666 ni kalau kita double check ni betul ke dia bayar, cukup ke tak cukup? Okey, kita dah tahu dah tarikh pinjaman dia 96, dia pinjam dulu 96,000, dia pinjam daripada 1 April 2016 sampai 2022. Betul tak? Okey, berapa lama pinjaman tu? Pinjaman tu adalah bersamaan dengan 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau 6 tahun, setahun dia mesti bayar berapa? 96,000 bagi 6,000, 16,000. Okey, maksudnya sebelum ni yang dia bayar tak cukup. Betul tak? Tak cukup. Jadi tak cukup tu tak apalah. Jadi pinjaman dia tak boleh selesai pada 31 Mac 2022. Dia akan apa? Dia akan drag. Kenapa? Sebab pinjaman dia bayar kurang. Faham tak? Mungkin ada bulan-bulan yang dia tak bayar. Jadi pinjaman dia akan jadi panjang. Macam tu lah. Faham Okey, faham. Okey, boleh? Macam sekarang lah. Sekarang kan dia panggil apa dulu dia panggil apa? Alah, cikgu lupa pula istilah dia. Kan dia sekarang kan masa PKP, ingat tak? Yang kerajaan bagi kita apa ni? Moratorium. Bagus, pandai. Moratorium. Okey, ada soalan tau moratorium. Benar tak? Awak tengok tak soalan yang cikgu bagi dalam channel? Yang channel pun cikgu ada share modul tau. Ada pernah tengok tak? Tengok tak soalan cikgu bagi tu? Ada tak yang tengok sini? Semua soalan tu cikgu bagi tu tak ada apa ni? Tak ada jawapan lah kan. Pelajar tak nak tengok, tak ada jawapan. Pelajar nak tengok yang ada jawapan je. Cikgu awak ada share tak? Mungkin ada tak kat sini kalangan cikgu yang ada share tak saya punya modul tu? Yang saya bagi ni, modul yang ni. Yang ni mana cikgu bagi sekejap Ada tak cikgu awak share yang ni? Tak ada. Ada. Okey, ini sebenarnya persiapan lah, ni pecutan. Jadi pelajar boleh tengok lah. Cuma yang ini cikgu awak, cikgu semua cikgu saya dah berikan jawapan lah. Cikgu dah bagi jawapan lah. Cuma pelajar ni memang saya buat, saya tak bagi jawapan. Kan? Semua ada dia. Nanti tengok lah. Tengok balik dalam channel saya ada. Siapa yang nak buat latihan tambahan, buat lah. Ini latihan tambahan saya. Tapi pelajar tuition memang cikgu dah sediakan modul lagi mantap lah. Ini sebagai tambahan. Kalau pelajar nak buat, ini sebagai tambahan. Modul yang saya akan bagi, modul 2 dan modul 3 tu lagi mantap lah. Ini percuma je untuk pelajar. Ini pelajar print sendiri dah. Banyak lah. Ini pun muka surat pun dah 98 muka surat dah. Nak print journal juga ni. Ni semua meliputi semua topik. Okey. Jadi pelajar yang kat sini pelajar, cikgu nak terangkan satu soalan pelajar. Satu soalan yang bagus. Cikgu ambil soalan daripada ni lah. Cikgu ambil sekejap. Boleh tak kita bincang soalan macam ni, boleh tak? Pinjaman boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Yang lain boleh Okey, alright. Jadi yang ini cikgu nak tengok soalan percubaan sekejap. Satu soalan percubaan daripada SBP. Sebenarnya skema tu bukanlah skema yang diberikan tu. Ada sedikit perubahan, ada ralat sikit skema dia. Jadi mungkin pelajar dapat skema yang asal. Jadi cikgu nak betulkan lah. Mungkin ada cikgu bagi soalan SBP kepada pelajar. Jadi cikgu nak betulkan sikit sekejap ni SBP. Okey, SBP yang ni. Okey, boleh tak?
Kita tengok. Moratorium. Yang tadi. Kan pelajar jawab kan? Moratorium kan? Ni soalan terbaru lah pelajar. Soalan terbaru. Okey, kita tengok pinjaman dulu. Berapa pinjaman dekat atas? Ada tak pinjaman dia? Tak ada, betul tak? Dia tak sebut kan? Tak sebut Dalam imbalan juga tak ada. Okey, kita tengok baca soalan. Pinjaman bank sebanyak 30,000 berkadar 2.35% telah diterima pada 31 Mei 2020. Bacakan ayat ni betul-betul. Jadi pelajar boleh nampak tak yang cikgu share soalan ni? Boleh nampak tak? Nampak. Nampak Okey, alright. Kita baca Boleh soalan. nampak. Okey, dia pinjam yang telah terima pada 31 Mei 2020. Okey, kita punya akaun bila? Akaun kita ialah pada 31 Mei lah. Betul Akaun kita ialah pada 31 Mei. Memandangkan moratorium telah dilaksanakan, bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos 2020. 1 Ogos 2020. Okey, 1 Ogos 2020. Okey, berakhir pada 31 Julai 2025. Perkara ini masih belum direkodkan dalam mana-mana buku. Okey pelajar. Jadi kalau pelajar lihat kat sini, berapa tahun pinjaman dia? Cikgu nak draw sikit. Berapa tahun pinjaman dia? 30,000 ni dia beri pinjaman berapa tahun? Berapa pelajar? 1 Ogos sampai 31 Julai. Berapa tahun orang rasa? Jadi pelajar kita buat macam ni lah. Kalau macam ni pelajar kena hati tau. Pelajar buat, kita buat 1 Ogos. Okey, tutup akaun memang setiap tahun ialah 31 Julai. Betul? Bukan. Jadi pelajar ini 1 Ogos. Jadi setahun tak yang ni? Kalau ikutkan sampai Julai ni setahun kan? Jadi kita tengok. 1 Ogos. Okey, 2020. Start 2020 sampailah 31 Julai. Jadi kalau ikutkan tempoh dia setahun. Ini 2021. 1 Ogos 2020 sampai 2021. Betul pelajar? 2021. Setahun. Okey, 22. Ya, setahun. 22, 23, 24, 5 tahun. 25. Okey, 5 tahun. Automatik pinjaman dia berapa tahun? 5 tahun. 5. Okey, 5 tahun. Okey, 5 tahun. Okey, 5 tahun. Okey, dia kata 30,000. Dia pinjam 30,000. Okey, 30,000 pelajar pinjam 30,000. Jadi pelajar, kalau kita bagi dengan 5 tahun, berapa pelajar? 30,000 bagi 5 tahun. 6,000. 6,000. Setahun dia mesti bayar berapa ribu? 6,000. 6,000. 6,000. Betul? 6,000. Okey pelajar. Tapi kalau ikutkan kat sini, dia kata bayaran balik pinjaman dia. Bila bayaran balik pinjaman, dia akan bayar bila? 1 Ogos 2020. Betul pelajar? 1 Ogos 2020. Betul tak? Bayaran balik pinjaman bermula pada 1 Ogos 2020. Alright pelajar, 1 Ogos 2020. Jadi perekonomian tahun depan, kita punya perekonomian ialah tahun 31 Mei 2020, akaun kita. Betul? Okey, jadi pelajar 30,000 ni kena masukkan dekat mana? LS dan juga LBS. Tahun berapa nak masuk? Mestilah tahun depan. Ini tahun Mei 2020. Jadi yang ini akan masuk berapa? Tahun berapa? 2021. Bila tempoh dia? Sebab akaun dia pelajar, dia tak tutup dengan 31 Disember. Itu yang keliru sikit. Jadi pelajar, untuk perekonomian tahun depan ialah bermula bila? Bermula bila pelajar? 1 Jun 2020 sampai bila pelajar? 31 Mei 2021. Betul pelajar? Okey, betul. Alright. LBS ialah tahun berapa? 2022 sampailah hutang dia apa? Hutang dia selesai. Okey, alright, selesai. Okey, faham pelajar Okey. Jadi pelajar, tahun depan bila dia nak bayar? 30,000 ni bila dia nak bayar? Okey, dia kata apa? Bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos. Bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos. Okey, dan berakhir 2025 lah, tak kisah. Okey. 1 Ogos 2025 ada kat sini. Betul pelajar? Berapa bulan pelajar? Kalau 1 Ogos 2020 sampai tutup akaun dia ialah 31 Mei. Berapa bulan pelajar? Daripada tarikh 1 Ogos tadi sampai akaun dia 31 Mei, berapa bulan? 10 bulan. Pelajar kira betul-betul. 10 bulan. Betul tak 10 bulan? Betul tak? Pelajar yang lain? Pelajar lain betul tak 10 bulan? Kira-kira betul tak 10 bulan? Betul. Okey. Jadi betul. Okey. Jadi kalau setahun 6,000, berapa untuk sebulan? Setahun ialah, kalau setahun adalah 6,000. Kalau sebulan berapa? Bagi 12 berapa dapat? 500. 500. Sebulan adalah 500.
Sebulan adalah 500. Betul pelajar? Sebulan 500. Jadi kalau sebulan 500 pelajar, yang ini yang dia akan bayar pada LS berapa pelajar? Dia tak sama sebelum ni. Sebelum ni semua bayar setahun. Tapi pelajar, kenapa dia tak bayar setahun? Sebab dia bayar bermula. Dia kata bank suruh bayar bermula 1 Ogos. Betul pelajar? Jun tak bayar-bayar, Julai tak bayar-bayar. Itu yang dinamakan moratorium. Dia tangguhkan. Betul pelajar? Tapi pinjaman dia akhirnya, pinjaman dia akan jadi panjang. Pinjaman akan bayar. Bukan bank bagi percuma. Jun bagi percuma, Julai bukan. Bank beri penangguhan. Maksudnya hutang dia pelajar nanti bukan tamat 31 Julai. Hutang dia akan tamat selepas lagi pelajar. Akan drag lagi selepas 31 Julai. Faham tak pelajar? Kau faham tak konsep moratorium ni? Faham tak? Bukan bank bagi percuma. Okay, alright. Jadi pelajar, 1 Ogos begini 10 bulan. Sebulan adalah 500. Jadi berapa untuk nak bayar untuk LS? Berapa nak bayar untuk LS? Mestilah untuk 10 bulan saja. Macam mana dapat berapa ribu? 5,000 bersama dengan RM 5,000. Bagus, 5,000. Okey, faham tak? Cerita 5,000 ni faham tak? Cerita dulu. Kalau tak ada moratorium, tak ada penangguhan yang diberikan oleh pihak bank, kita akan bayar setahun. Iaitu berapa ribu? 6,000. Kita bayar berapa ribu? 6,000. Faham tak belajar? Okey, sekarang berapa nak masuk LBS? Berapa nak masuk LBS? Pinjaman dia berapa? Asalnya pinjaman berapa ribu? 30,000. 30,000. Konsep dia sama, tolak 5,000. Berapa tinggal? 25,000. Nanti saya rasa soalan ni mesti dibincangkan dengan soalan awak. Cikgu-cikgu awak mesti bincang soalan ni. Okey, kita tengok skema sekejap boleh tak? Cikgu tak hafal skema ni, kita tengok sama tak skema kita. Okey, tengok siap Tengok siap skema dia percubaan 2020 SBP. Sekejap. Oh, lemak. Sekejap. Cikgu pakai ni jap. Open with Drawbot. Ni nampak tak? Berapa tadi? Sama tak? Tadi pinjaman kita berapa tadi? Pinjaman kita 5,000, betul tak? 5,000. Betul, 5,000. 10, yang ni berapa ni? 25,000. Okey, betul lah. Betul. Jadi yang ini betul. Yang ni saya dah betulkan. Ni. Okey, boleh tak jawapan yang ni? Faham tak yang ni? 5,000 pinjaman LS. Satu lagi yang pinjaman apa? LBS 25,000. Okey, clear tak? Pelajar? Okey, boleh. Kenapa tak bayar 12? Kenapa cikgu kata tak bayar 12 tadi? Ingat lagi tak? Pelajar? Ingat kenapa? Bagi mula bayar 1 Ogos. 1 Ogos. Betul tak? Jadi bulan Jun memang bulan sebelum bulan ni kita punya perekonomian kita iaitu Jun, Julai bank memang tak perlu bayar. Sebab apa? Kita memang dapat moratorium. Sebab ada moratorium tu. Kalau tak ada moratorium tu, jadi kita akan bayar setahun. Sorry. Boleh belajar tadi kan kita sebut moratorium kan? Ini soalan bentuk moratorium. Cikgu nak tunjukkan. Takutlah tiba-tiba kod-kod keluar kan. Sebab soalan-soalan SPM ni kan dirangkakan dalam masa 2 tahun kan. Jadi dia bank-bank soalan tu kan. Saya takut soalan macam ni lah. Tak apalah, kita dapat yang terbaru. Okey, boleh tak? Yang ni, boleh ikut tak? Cikgu. Saya nak doakan ni. Kenapa 10 bulan? 10 bulan, sebab macam ni. Okey, perekonomian kita setiap tahun, perekonomian kita berakhir pada 31 Mac. 31 Mei. Tak apa, tak faham tanya tak faham tanya. Okey. Pelajar tengok dekat sini. Perekonomian kita berakhir pada 31 Mei. Setiap tahun. Betul, 31 Mei. Jadi kalau setiap perekonomian kita setiap tahun berakhir 31 Mei, jadi kita mula bila?
Mula bila? Jun. Betul tak? Jun. 1 Jun tutup akaun ialah apa? 31 Mei. Betul tak? 31 Mei. Boleh tak setiap tahun? Okey, ini tahun ni sebab pinjaman ni LS adalah pinjaman yang dia bayar tahun depan. Dia akan bayar tahun depan. Boleh tak? Tasnim? Faham tak? Yang dibayar tahun depan. Boleh? Okey, tahun depan tahun berapa? Tahun depan ialah tahun ni lah. Iaitu 1 Jun 2020 sampailah 31 Mei 2021. Betul tak? Okey, setahun tak ini? Ini setahun tak? Setahun tak? Setahun. Okey, tetapi untuk tahun depan, pinjaman dia akan bermula bila? Berapa dia sebut? 1 Ogos. Betul? 1 Ogos. 1 Ogos maksudnya apa? Kalau perekonomian tahun yang ini, tahun ni perekonomian dia, jadi dia bayar kat sini. Start bayar dekat sini. Bila dia bayar? 1 Ogos. 1 Ogos sampailah 31 Mei. Berapa bulan ni? 10 bulan. Boleh tak? Faham. Okay. Alright. Untuk tahun depan je. Tahun berikutnya, LBS dia akan bayar penuh. Setiap tahun dia bayar penuh. Boleh? Jadi yang untuk bulan Jun dengan bulan Julai yang dia tak bayar tu, bank akan sambung pinjaman dia pada yang dia akan rekod. Mungkin dia dah tak habis selesai pada Julai 2025. Mungkin dia akan tambah lagi 2 bulan. Bulan apa? Ogos, September 2025. Jadi itu kita akan jelaskan pada bila jangka masa panjang iaitu LBS. Kita akan masukkan. Okay? Alright. Okay, ada nak tanya lagi? Boleh tak cerita pasal pinjaman ni? Boleh? Ada lagi nak tanya tak? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita nak teruskan. Okey, jadi pelajar kita tengok. Pelajar kita tengok soalan ni Soalan 1. Soalan 1. Teori kita dah buat sampai 16. Sekarang kita nak buat SPM 2017. Jadi yang ini pelajar tengok skrin je, tengok skrin. Jadi pelajar yang guna handphone, pelajar boleh pin yang cikgu share tadi. Kalau pelajar gunakan komputer, pelajar boleh pin yang cikgu ni lah. Cikgu contoh kat sini Contoh sini. Okay, alright. Kalau pelajar tak ada soalan 1 ni, nanti cikgu share lah. Kalau pelajar nak buat, kita dah bincang lah. Kalau pelajar nak ulang kaji sekali lagi, tak apa. Yang ni ingatkan cikgu. Cikgu akan share soalan 1 ni. Ni soalan SPM. Soalan SPM. Sebab yang ini, kenapa cikgu tak boleh share dekat umum ni? Sebenarnya pelajar, sebab ini daripada buku rujukan. Jadi, buku rujukan marah lah kalau share-share. Sebab apa saya scan ni dari buku rujukan ni. Sebab tu kita kena beli lah. Ni sebab hak cipta dia lah. Hak cipta. Kan melainkan, saya type sendiri. Kalau saya type sendiri, makan masa sikit lah pelajar. Okay. Alright. Sekali lalu. Okay. Sekali lalu pelajar. Nanti pelajar rujuk kat situ. Okay. Sekejap. Okay. Jadi pelajar, soalan 1 untuk SPM 2017. Okay. Dia cerita pasal kos pengeluaran. Cerita pasal kos pengeluaran pelajar dah tahu. Kos pengeluaran ada berapa kos pelajar? Ingat lagi ada berapa? 4. Apa dia kos apa? Kos bahan. Kedua, belanja langsung. Ketiga, buruh dan cost of it. Bagus. Ada 4. Okey, jadi pelajar nyatakan komponen bagi kos berikut. Okey. Jadi nombor 1 jawapan kita apa? Kos penyelia stor. Cikgu terus cikgu dah tunjukkan cara teknik nak jawab kan? Cara nak jawab, pelajar terus tulislah A, jawapan A 1 apa? Okey, apa jawapan dia? Kau gaji penyelia stor. Pelajar nak masuk mana? Gaji penyelia stok. Kalau ikutkan daripada 4, bahan tak sesuai. Buruh boleh tak buruh? Sesuai tak buruh? Kos. Buruh sesuai tak? Boleh. Okey, buruh boleh juga dipertimbangkan. Buruh boleh dipertimbangkan. Sebab apa? Pekerja, sebab dia pekerja kan. Okey, ketiga ialah apa? Belanja. Belanja tak sesuai. Belanja mesti ada royalty, hak cipta. Betul tak? Okey, yang keempat, kos apa? Kos overhead. Okey, overhead pun sesuai. Jadi pelajar, okey, jadi kita kena tahu dua kos tu. Buruh dengan overhead apa beza dia? Kos buruh ialah apa? Kos buruh yang terlibat secara langsung. Pekerja kilang yang terlibat secara langsung dengan barang tersebut. Kalau cikgu nak keluarkan pen yang cikgu pegang ni, jadi siapa yang tukang buat pen ni? Yang buat pen ni, gaji dia akan masuk dalam gaji buruh. Gaji buruh langsung. Faham tak? Tapi kalau kerani tak buat pen.
Kerani hanya buat apa? Hanya buat dekat pejabat. Betul pelajar? Jadi pelajar, jadi kerani adalah cost overhead. Jadi pelajar tahu, overhead adalah cost tidak langsung. Okey, jadi penyelia kilang. Kalau penyelia store ni pelajar, dia buat tak barang tersebut? Pelajar rasa? Buat tak barang? No. Kalau kita kilang pakaian, penyelia store tu, dia buat tak baju tu? Dia jahit tak baju? No. Tak. Jadi dia masuk mana? No. Overhead. Yes, betul. Dia akan masuk dalam cost of it. Okey, boleh. Boleh tak? Belajar faham tak? Boleh? Jadi nak kena faham betul-betul soalan mungkin yang sama sebiji macam ni takkan mungkin. SPM takkan keluar sebiji macam ni. Mungkin dia akan tukar item lain. Tapi yang penting kita buat latihan ni, pelajar kita kena deep dive, kita kena tahu bentuk soalan yang mungkin lain pula. Tapi konsep yang sama. Okey, berikutnya duty import. Duty import masuk, tapi kos apa? Cost overhead. Duty import. Dekat mana duty import? Dia sama macam perdagangan. Apa dia? Kos apa? Cost belanja. Kos belanja lain. Bahan ya. Yes, kos yang pertama. Kos yang pertama apa? Kos bahan langsung. Tu kena tahu. Dia mirip apa? Mirip seperti akaun perdagangan. Nak cari kos jualan, betul? Inventory awal, belian, tolak pulangan belian, semua berkaitan dengan bahan langsung. Boleh Lepas tu yang kedua pun dia dah bagi tip dah ni. Bahan. Kan masuklah. Okay, alright. Boleh ni? Pelajar ada tanya? Okey, berikutnya. Carta akaun berikut digunakan oleh Medan Enterprise dalam penyimpanan. Okey, ni cerita pasal kod. Cerita pasal kod. Okey, pelajar. Okey, cadangkan kod bagi akaun kenderaan. Okey, pelajar. Dia dalam sistem pelajar. Dalam biasa kita buat dalam sistem komputer, kita gunakan kod-kod. Kod pelajar tengok barcode. Kalau tengok barang-barang kat supermarket kan dia ada barcode. Betul tak? Barcode tu, nombor tu dia sebenarnya setiap nombor tu dia ada kategori. Dia adalah lorong nombor berapa. Ni barang kategori apa. Setiap nombor tu mewakili. Pelajar sama juga dengan buat akaun. Okey, akaun kalau kita buat coding kita buat kod kita, apa saja nombor yang ni dia dah tetapkan Kita perniagaan kita suka hati kita lah kita nak buat kod apa Tapi ini dia dah tetapkan. Kod item semua ABS mesti kod item dia 1000, bermula dengan 1000. Bermula dengan 2000 saja itu adalah SS masa dan berikutnya. Faham tak belajar? Okey, sekarang apa isu dia? Okey, baca soalan. Cadangkan kod item bagi kenderaan dan alat tulis. Apa kod item dia? Pelajar rasa apa kod item dia? Bermula dengan apa? Pelajar. Jadi 00, jadi 1000 ni kod bagi aset bekas masa. Apa cadangan dia pelajar? Pelajar cuba buat. Jadi kenderaan ni kategori apa kenderaan? Aset bekas masa. Jadi aset bekas masa lah. Betul. Jadi pelajar jawapan kita apa? Apa jawapan kita? Kita mesti jawapan B. Okey, jadi apa? Okey, 1000. Jawapan kita 1000 sebab 1000 ni adalah ABS. Okey, pelajar 000 ni bukan ABS ada banyak. Ada kenderaan, ada van, ada lori. Betul belajar? Ada bas. Betul belajar? Kena ada kod. Jadi kod dia apa? Mungkin kita dah apa? 001. Boleh? Pelajar. Yang penting depan dia apa? Yang penting depan dia apa? Depan dia mesti 1000. Kenapa 1000? Sebab 1000 tu adalah aset bekas masa. Kalau pelajar nak jawab, jawapan pelajar ialah 1000/100. Boleh tak? Betul tak? Betul tak? Betul ke salah? Cikgu cakap. Betul? Betul. Tak kisah. Tak kisah. Jadi pelajar, nombor dia pelajar boleh letak apa? Daripada 1000/001 sampailah 1000 juga. Berapa? 999. Tu je. Faham tak? Jadi kalau pelajar nak letakkan, contoh pelajar letak 1000/002. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Apa saja tapi dalam luang lingkup yang kod yang diberikan. Okey, faham? Boleh? Okey. Jadi jawapan pelajar apa? Ini cikgu bagi general, jawapan umum dalam skema. Jawapan awak adalah apa? Jawapan awak pilihlah mana-mana nombor-nombor yang antara ni tadi. 1000 cikgu dah pilih 211. Boleh tak? Betul. Tak masalah. Itu je jawapan awak. Awak bagi contoh satu je cukup. Okey. Jawapan yang kedua. Apa jawapan yang kedua dia nak? Ini jarang-jarang awak jumpa ni. Betul tak? Okey, alat tulis kategori apa? Belanja. Bagus. Belanja. Okey, jadi apa jawapan dia? Apa jawapan belanja? Jadi jawapan apa? Mesti 6000. 008. Okey, tak kisahlah. 008. Betul. Tapi luang lingkup dia kena ingat. Apa luang lingkup dia? 6000. Mesti 6000. 001 sehinggalah apa? 6000.
999. Okey, ini jawapan awak tadi betul. Bagi contoh lah, bagi contoh. Awak jangan bagi skema pula. Ini jawapan ni macam banyak ni, macam ni pun betul juga. Tapi sebenarnya jawapan yang ini dia nak. Boleh belajar? Faham? Faham. Okey, faham Okey, alright. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Nyatakan sumber modal bagi jenis pemilikan perniagaan berikut. Okey, perkongsian. Okey, bagikan cikgu jawapan. Apa-apa saja jawapan. Tolong respon cikgu. Apa jawapan? Apa jawapan awak? Perkongsian. Apakah sumber modal? Dapat duit dari mana? Perkongsian. Apa? Perkongsi pembetul, rakan kongsi pembetul. Boleh baca perkongsi betul, rakan perkongsi pembetul. Boleh baca jangan tulis kongsi-kongsi. Kongsi apa? Kongsi pakcai. Boleh tak boleh. Perkongsi. Kalau perniagaan tu dipanggil perkongsian. Boleh baca rakan kongsi pun boleh, perkongsi pun cukup memadai. Okey, macam mana nak buat jawapan ni? Nak buat jadual ke? Pelajar nak buat jadual ke? Nak buat kotak ni ke? Nak jawab? Tak payah. Tak payah. Buat macam mana? Terus buat apa? Terus buat pelajar cantiknya supaya tak melibatkan kekeliruan. Pelajar tulis perkongsian. Jadi jawapan dia apa? Perkongsi. Cukup macam ni. Boleh belajar? Okey. Untuk syarikat? Syarikat dari mana? Dapat duit dari mana? Dapat dari mana sumber modal dia? Apa dia? Cepat. Apa dia? Sekali lalu macam mana syarikat dapatkan duit? Kita dah belajar dah syarikat. Apa dia? Tapi ulang kaji belum lah. Secara umum syarikat ni dah. Macam mana syarikat dapat duit? Macam mana Petronas yang besar-besar tu, sebesar-besar syarikat Petronas dah dapatkan duit? Share. Betul. Bagus. Share. Tulis share je. Kurang tepat lah. Share tu betul. Okey, share tu buat apa? Macam mana share tu nak jadikan duit? Apa dia? Apa? Terbitkan. Dalam bahasa dia jual share tu apa? Terbit. Apa? Menerbitkan. Kalau ikutkan ayat dia apa? Menerbitkan share. Menerbitkan dan berbayar penuh. Bitkan share. Okey, kalau pelajar nak guna bahasa yang lain, apa bahasa lain? Jual share. Pun betul. Jual share pun betul. Boleh belajar? Kalau dalam bahasa syarikat berhad, ialah jual share dia apa? Menerbitkan jual share. Okey, faham tak? Faham belajar? Ini jawapan teknikal je. Pelajar tahu. Tapi kalau tak pernah buat latihan, jadi jawapan dia jadi pelik lah. Betul belajar? Cikgu nak sebolehnya pelajar jawab cantik seperti dalam skema. Mudah. Mudah. Okey, faham ni? Ada siapa nak tanya? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okey, alright. Okey, yang lain Adiba je yang boleh. Yang lain boleh? Boleh. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita teruskan. Kelab Badminton Taman Seri Setia telah menerima hasil sewaan daripada sewaan alatan daripada belia taman berkenaan. Kelab juga mengutip derma untuk membeli peralatan kelab. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan jadual berikut. Jenis pendapatan. Okey, ini pelajar dalam topik apa? Ingat lagi tak? Pendapatan modal, pendapatan hasil ni topik apa? Dalam apa? Topik apa? Kelab. Kelab. Pelajar Okey. Jadi pelajar berdasarkan ayat yang dekat atas tadi, dia kata pelajar kena klasifikasikan. Klasifikasikan sama ada dia pendapatan modal atau pendapatan hasil. Dan pendapatan modal ni untuk apa? Pendapatan modal ni belajar sekali lalu untuk apa? Pendapatan modal ni untuk apa? Untuk apa? Sekali lalu ingat untuk apa? Dia dapat duit untuk jadikan sebagai aset. Berbayar untuk jadikan sebagai aset. Boleh belajar pendapatan modal masuk dekat mana nanti? Equity pemilik. Tapi dalam kelab dipanggil apa? Dana terkumpul. Betul? Pendapatan hasil masuk mana? Masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia akan masuk dalam hasil. Okey, boleh hasil. Okey, hasil ni penerimaan duit lah. Okey, dia belajar. Ayat kat atas ni pelajar. Dua item belajar. Apa dia? Dua item kat sini. Apa dua item? Sewa. Okey, bagus. Kita tengok sini. Kat sini ialah menerima hasil sewaan daripada belia. Okey, menerima hasil sewa. Betul tak belajar? Apa dia kat sini? Hasil sewa alatan. Yang pertama. Okey, yang kedua apa? Mengutip derma. Derma untuk membeli peralatan kelab. Jadi dua nak kat sini. Okey, jadi pelajar kena classify. Okey, yang pertama. Hasil sewaan alatan. Nak masuk mana? Pendapatan modal ke pendapatan hasil? Bagus, hasil. Jadi, jawapan kita pelajar terus buat tau. Nanti pelajar buat D.
Jawapan awal pelajar tulislah sini pendapatan hasil. Jangan buat kotak, nanti buat masa kotak tu kalau awak garis, awak memang suka buat kotak ni, buat garis-garis suka, nampak kan? Tak payah buat macam ni je. Apa jawapan dia? Hasil Hasil sewaan. Pelajar jangan buat hasil dulu, pelajar kena tulis ikut dia. Modal nanti pemeriksa keliru. Pemeriksa keliru pendapatan hasil. Boleh? Jadi pelajar kita baca ayat pertama, hasil sewaan alatan. Jadi masuk mana? Hasil, masuk pendapatan hasil, betul. Hasil sewaan alatan. Betul. Okey, yang kedua apa? Pendapatan modal. Derma untuk membeli peralatan. Derma. Dia orang kita dapat duit, tapi pelajar duit tu digunakan untuk beli peralatan. Peralatan ni ialah aset. Boleh pelajar Okey jadi pelajar, jadi hasil sewaan ni bukan dia dah memang aset. Dia sewakan, dia dapat duit. Duit tu dia jadi untuk running. Untuk running, untuk pendapatan bagi perniagaan, bagi pendapatan bagi kelab. Jadi sini apa jawapan dia? Ni apa dia? Derma. Kita tulis lengkap Derma untuk beli peralatan. Membeli peralatan. Minta maaf tulisan cikgu tak berapa cantik. Okey, faham tak? Siapa nak tanya? Berikut tak? Nah, ini yang kita kupas dalam topik kelab. Ingat tak? Kelab pun ada cikgu bagikan beberapa soalan kan, yang bentuk pendapatan modal dengan pendapatan hasil. Tengok balik dalam buku 1 buku 1 ada. Okey, selesai. E, okey, sorry E, ada E, satu lagi E. Okey. Keratan cek berikut adalah pemilik perniagaan royal. Okey pelajar, dia dah bagi dah. Ini keratan cek. Okey, dia tanya nombor 1, berapakah jumlah wang yang dikeluarkan? Berapa wang yang dikeluarkan? Satu markah pelajar. Sekali lagi spontan je. Berapa dapat? 380. Yang lain? Betul tak? 380. Betul. 380. Bagus. Ke manakah urus niaga dipostkan? Ke mana dipostkan? Ke mana pelajar? Muhammad Aras bin Iman. Kepada siapa? Muhammad Aras bin Iman. Betul. Okey. Jawapan dia kurang tepat. Kurang tepat. Apa jawapan dia? Ramai pelajar jawab ni. Pemilik perniagaan royal. Pemilik perniagaan royal pun sama, kurang tepat. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia ialah buku tunai runcit. Pelajar kena ingat, duit ni kita keluarkan untuk apa? Recoupment. Ingat lagi tak recoupment? Apa recoupment? Recoupment tahu tak? Okey pelajar. Okey, tak tahu cikgu terangkan. Okey, boleh tak dengar betul-betul cikgu terangkan Okey pelajar, ini cerita buku tunai runcit. Buku tunai runcit menggunakan sistem apa? Ingat lagi tak? Sistem apa? Sistem panjar. Panjar. Okey, macam mana sistem panjar? Okey pelajar, ketua juruwang, accountant lah, cikgu panggil accountant lah. Accountant. Ketua juruwang akan bagi sejumlah wang untuk menguruskan belanja-belanja yang kecil-kecil. Betul tak? Okey, jadi dia akan bagilah kepada kerani. Contohlah kerani minta, dia dah tetapkan belanja sebulan adalah RM500. Sebulan adalah RM500. Jadi kerani pun belanjalah. Belanja kecil-kecil, bagi contoh cikgu, belanja kecil-kecil apa? Belanja kecil-kecil. Untuk buku tunai runcit apa dia? Dia apa? Tolong cikgu respon. Apa dia contoh? Bayar bil. Bayar bil. Okey, betul, bil. Lagi? Apa lagi? Yang biasa keluar dalam buku tunai runcit apa lagi? Tolong cikgu. Bagi tolong cikgu, apa lagi? Beli alat tulis. Stamp, alat tulis. Betul lah, alas meja. Betul lah belajar. Beli bunga, beli kopi, beli apa ni? Pewangi pejabat. Tu contoh. Contohlah dia dah belanja semua sekali adalah nilai dia adalah sebanyak 120. 120. Okey, berapa baki tinggal? Berapa baki tinggal? Belajar. Sorry. Nilai dia ialah 380. Okey, jadi berapa tinggal baki? Baki tinggal berapa? Daripada 500 yang dibelanjakan, yang dapat, jadi yang dah belanja 380. Jadi, baki tinggal 120. Okey, jadi bulan depan ni contoh sepanjang ni ada bulan Januari. Okey, bulan Februari. Dia akan bermula, mestilah baki awal dia ialah 120. Betul belajar? 120. Jadi, accountant akan top up. Lagi. Berapa dia akan top up? 380. 380 top up ni dipanggil sebagai recoupment. Okey, faham tak recoupment? Faham tak? Faham. Recoupment. Jadi recoupment tu nak ke mana? Nama dia apa? Ke buku tunai runcit. Faham belajar? Jadi setiap bulan cukup tak dia nak belanja RM500 setiap bulan? Cukup. Accountant tak akan bagi setiap bulan 500, dia akan recoupment je pada bulan-bulan berikutnya.
Okey, pelajar-pelajar yang lain faham tak? Pelajar respon sikit, faham tak recruitment? Ya, faham. Yang lain boleh? Boleh? Okey, alright. Okey, selesai SPM 2000 apa tu? 2017. Okey, buat satu lagi. Boleh tak? Okey tak soalan satu ni? Boleh. Yang lain ni okey tak? Ngantuk ke? Janganlah mengantuk. Cikgu dah cubalah. Kalau tak, kita tak buat latihan ni. Nanti belajar susah nanti. Paling tidak pelajar dah nampak dah. Okey, alright. Jadi pelajar kena buat banyak lagi soalan. Okey, kita buat ni. A. 2018. Okey, penyata kewangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami oleh pengguna kewangan. Nyatakan dua ciri kualitatif penyata kewangan berkenaan. Wah, ini soalan yang kau keluar ni. Memang termenung ya ni. 2 markah hilang. Biasa yang ini memang kena hafal lah. Betul tak? Apa dia? Apa dia kualitatif penyata kewangan berkenaan? Apa dia? Ingat lagi tak? Apa dia? Dalam topik apa ni? Pelajar ingat tak? Relevant. Topik apa? Relevant. Betul lagi apa ni? Kita pada masa. Ni topik apa Pelajar-pelajar ingat tak? Ni topik apa ni? Topik apa? Topik apa? Nanti pelajar akan cari. Pelajar channel cari ciri-ciri kualitatif penyata kewangan. Boleh belajar Okey, dalam topik 1 pengenalan penyata kewangan pun ada. Topik 1 apa? Form 4. Form 4 kalau belajar cari 2 ciri kualitatif iaitu semasa pengenalan penyata kewangan. Boleh belajar? Bukan dalam topik perdagangan untung rugi tak. Perdagangan untung rugi tu kita belajar tu itu tentang pelarasan penyata kewangan. Belajar belajar tengok. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia ialah keboleh apa? Keboleh apa? Ingat lagi tak? Fahaman. Betul? Lagi apa lagi? Boleh bandingan. Keboleh bandingan. Lagi apa lagi? Relevant. Pemasaan. Lagi apa? Relevant. Lagi apa? Ada banyaklah pelajar tengok. Boleh belajar dia nak keboleh percayaan. Keboleh percayaan. Ada kan dalam buku tab dah baca kan? Ada buat nota kan? Pernah buat nota tak yang ni? Ada kan? Saya rasa ada pelajar jumpa Okey, jadi pelajar tengoklah Okey, alright. Okey. Ini pelajar cuba tengok. Okey, habis. Yang B. Apakah kesan urus niaga berikut kepada persamaan perekonomian? Okey, kesan persamaan perekonomian. Okey, kita tak tahu sebut persamaan perekonomian biasa nak buat kotak dan sebagainya. Okey, macam mana nak buat jawapan ni? Ini apa dia? Apa nak buat? Beli barang niaga dalam topik persamaan perekonomian. Pelajar kena highlight ni, persamaan perekonomian. Kena tahu. Okey, beli barang niaga secara kredit 560 daripada Dane Enterprise. Apa kesan dia? Tolong cikgu. Nak buat kotak ke? Nak buat kotak tak belajar? Kotak nak ibarat? Tak payah. Okey, apa kesan dia? Okey, mesti ada 2. Apa dia? Barang niaga bertambah. Barang niaga bertambah lagi? Apa? Barang niaga bertambah. Ini tepat kurang. Apa lagi satu? ABB. ABB ABB. Okey, alright. ABB apa? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, bertambah. Jadi pelajar bila jawab macam ni, pelajar ingat dalam topik persamaan perekonomian tak boleh tulis barang niaga. Pelajar kena betulkan apa? Apa perkataan dia? Inventory. Dalam topik selain daripada persamaan perekonomian baru dipanggil sebagai belian. Pelajar, topik persamaan perekonomian barang niaga itu adalah inventory. Boleh belajar. Selain daripada topik persamaan perekonomian, semua barang niaga itu adalah belian. Boleh belajar? Boleh? Okey, jadi belajar inventory apa? Inventory bertambah. Tambah tak boleh sebab dia ada angka, pelajar kena letak angka. Berapa angka dia? Tambah 560. Okey? Alright. ABB. ABB ni belajar sebab ada nama. Tak payah tulis ABB. Apa nama dia? Pelajar kalau Enterprise. okey, Dane Enterprise betul belajar. ABB tadi betul minta maaf. Pelajar jangan tulis Dane sebab apa? Bila kita buat kotak, kita tak letak nama Dane. Persamaan perekonomian kita letak apa? ABB. Betul belajar. Jadi ABB bertambah apa? 560. Kalau pelajar tak tahu teknikal, pelajar tahu jawapan tambah tapi tak tulis nombor, nampak tak belajar? Masalah teknikal. Jadi pelajar hilang berapa markah? 2 markah. Boleh belajar? Faham tak? Boleh? Kalau dia tak bagi nombor, tak ada masalah.
Pelajar tulis apa? Inventory tambah. Inventory bertambah. Kalau nak tulis tambah tu tak nak tulis simbol, tulis perkataan. Inventory bertambah. ABB bertambah. Boleh. Kalau dia tak bagi nombor. Kalau dia bagi nombor, mesti letak nombor. Tambah 560. Kalau pelajar nak buat ayat, inventory bertambah. BERTAMBAH. Bertambah 560. Pun betul. Pun betul. Faham? Pelajar, jelas tak? Jelas Okey. Alright, C. Lengkapkan jadual berikut. Peringkat dalam kitaran perekonomian. Menyediakan jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Ini apa ni? Kitaran. Perkitaran. Kitaran ada berapa kitaran? Ingat lagi tak? Kitaran perekonomian ada berapa? 8 ke 9? 8. Okey. Apa dia? Dalam jurnal am kategori apa? Peringkat apa tu? Yes, betul. BCP. Bagus. Buku catatan. Cikgu tulis ringkas dan Excel tulis penuh. Dan Excel terus buat C. Satu adalah apa? Buku catatan pertama. Tulis penuh. Okey, nombor 2. Apa jawapan dia? Menyemak ketetapan catatan bergu. Apa dia? Imbangan duga. Bagus, betul. Imbangan duga. Okey, cikgu tulis ringkas dan Excel tulis penuh. Boleh belajar Betul. Bagus. Tahniah. Hebat. Macam ni dapat 2 markah. Okey, kena skor lah. Soalan ni 10 markah. Kita mesti kena skor 10. 10 Jangan kata alah soalan ni senang. Tak ada. Pelajar tak buat, pelajar tak dapat. Tak boleh skor. Pelajar kena buat, baru pelajar dapat. Okey, maklumat berikut adalah berkaitan dengan belanjawan tunai. Okey, belanjawan tunai. Dah lama tak berulang kaji ni. Tak apa. Nanti buku 2, buku 3, topik-topik kecil ni kita kena skor. Jangan risau sangat dengan topik-topik yang besar yang buku 1 tu. Buku 1 tu kenian. Itu pun memang kena skor wajib. Tapi yang topik-topik kecil ni, markah-markah yang 10, 15 ni pun kena skor. Perfect. Kita tak boleh dapat markah sikit-sikit ni tak nak. Kita nak dapat markah semua perfect untuk soalan-soalan kecil. Okey? Alright, nanti kita buat latihan. Okey, belajar. Jadi dia kata baki awal jumlah penerimaan kurangan. Jumlah pembayaran untuk belanjawan tunai berkenaan. Apa jawapan dia? Jumlah pembayaran untuk belanjawan tunai berkenaan. Apa formula dia? Berapakah jumlah pembayaran? Baki awal bayaran. Dia nak apa? Dia bukan nak baki akhir. Dia nak apa? Hitung jumlah pembayaran. Betul tak? Berapa nilai dia? 92 tambah 76. Tahu tak macam mana dapat? Macam mana awak dapat tu ni? Di banjawab berapa tadi? 11312 penerimaan tambah 76. Betul tak tambah 76? Pelajar ingat lagi tak konsep dia? Belanjawan tunai. Bermula dulu cikgu buat A, BB, baki BB dulu kan? Baki BB. Okey, cikgu buat dulu Sekejap Lalu lah sebab kita nak refresh balik kan. B lah apa? Penerimaan. Betul tak? Penerimaan. C lah apa? Pembayaran. Okey, D lah apa? Lebihan atau kurangan. Okey, dan last kali E ialah apa? Baki akhir. HB. Okey. Baki awal dia dah bagi dah. Berapa baki awal? 2509. Okey, penerimaan jumlah penerimaan 11312. Betul belajar? Okey, kurangan dapat negatif sini. Negatif apa? 76. Sekarang dia nak tanya pembayaran. Betul, pembayaran. Okey, macam mana dapatkan lebihan atau kurangan kat sini? Macam mana dapat lebihan kurangan? Lebihan kurangan ialah B minus C. B minus C akan dapat jawapan 76. Dapat negatif 76. Jadi berapakah jawapan dia? Berapakah jawapan pembayaran dia nak tahu sini? Jadi jawapan dia apa? Jadi kalau kita tak nak pening, kita buat formula matematik lah. Okey, jadi jawapan dia negatif 76 sama dengan 11312 tolak dengan berapa? Tolak dengan X. Berapa nilai X? Berapa nilai X? Jadi berapa nilai X? Tolong cikgu. Berapa dapat? Apa konsep ni susah ni. Matematik times 10 ni. Matematik times 10. Macam mana nak buat? Tukar je lah. X sama dengan 11312. Jadi sini kena tambah. Betul tak? Sini jadi tambah. Betul tak? Ya. Okey, tambah berapa? 76. Jadi berapa dapat jawapan dia? 11388. Okey, belajar. Faham tak? Baik, belajar. Yang lain boleh tak? Boleh? Nampak? Ini soalan SPM sebenar tau. Ini bukan soalan percubaan. Ini soalan
Ini bukan soalan cobaan, cobaan percubaan Ini soalan SPM sebenar ni, SPM 2018 Okey, dapat 11388. Okey, selesai. Jadi faham Jadi kena ikut kehendak soalan. Ada soalan dia nak baki akhir. Ini soalan dia nak pembayaran. Jadi kena teliti. Okey, last. Okey, nyatakan bentuk organisasi perniagaan berdasarkan maklumat berikut. Okey, PKK dia dah bagi dah. Jumlah bentuk organisasi bagi maklumat berikut. Okey, apakah dibiayai dana terkumpul awal? Ini topik apa ni? Dana terkumpul awal. Ingat lagi tak? Topik apa rasanya? Dia tak panggil modal awal. Dia panggil dana terkumpul awal. Apa lagi? Ini apa ni? Topik apa ni? Tolong cikgu. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi ni topik apa? Bentuk apa? Milikan tunggal ke? Perkongsian ke? Kelab ke? Apa dia? Apa dia rasanya? Syarikat ke? Apa ni? Kelab. Ya, betul. Kelab. Jadi kena tulis kelab apa? Nanti tulis kelab malam pula. Belajar. Jadi tulis apa? Kelab dan persatuan. Jawapan dia apa? Kelab dan persatuan. Jangan tulis kelab je Jangan tulis kelab. Kelab dan persatuan. Faham belajar? Okey, alright. Betul. Bagus. Okey, yang bawah ni apa dia? Modal awal campur untung bersih. Ni macam biasa normal. Okey, normal ni topik apa? Betul. PKK tu betul. Dia dah tanya organisasi. Kena faham ni bentuk soalan ni. Organisasi. Organisasi apa? Apa jawapan dia? Tak dengar. Milikan tunggal. Yes, betul. Milikan tunggal. Betul, milikan tunggal. Tahniah. Betul. Kalau syarikat lain. Syarikat dengan apa? Dia tulis apa? Modal diterbitkan dan berbayar. Itu syarikat berhad. Betul belajar? Betul. Bagus. Okey, dapat tak soalan dia? Soalan satu ni nampak tak sekarang ni? Boleh nanti pelajar kita akan perbagaikan Bolehlah kita selang seli sikit. Boleh tak? Macam ni kan? Kalau tak kan kita tak buat latihan soalan satu kan? Jadi macam ni habis buku 1 kita buat. Okey, lepas ni kita buat buku 2, dah habis buku minggu depan buat buku 2. Habis buku 2 kita sansli dengan ni. Boleh belajar? Okey, faham tak? Boleh ikut tak? Sekarang semua belajar? Boleh. Okey, alright. Jadi belajar cikgu tinggalkan 2019 ni cikgu tinggalkan, nanti kita akan buat dalam masa terluang nanti kita buat. Belajar Okey, sekarang belajar cikgu nak bagi awak hadiah. Cikgu nak buat kuis Kahoot. Sekejap je. Dia meliputi topik dia yang topik yang kita belajar modul buku 1 lah. Aras tinggi sikit lah belajar Aras tinggi. Tapi tak apa. Enjoy. Sebab apa? Soalan Kahoot kan pilih je ABCD. Siapa cepat, tepat, dia dapat dah. Dia pemenang. Boleh? Jadi tak kisah. Jadi pelajar buka Kahoot. Cikgu akan buka sekejap lagi. Ready saja Kahoot. Ready Kahoot. Okey, pelajar letak je nickname apa-apa pun boleh. Jadi last kali pemenang cikgu akan declare. Siapa nama awak tadi? Awak kena declare nama awak. Cikgu, awak pemenang tapi last kali awak tak declare nama awak. Cikgu tu tak ada orang. Saya panggil siapa ni nama Jackson ni tak ada. Jadi kalau tak ada cikgu akan pilih nama yang kedua sebagai pemenang. Boleh? Okey. Alright. Boleh? Ni dia ada 40 orang je ni. Jadi cikgu bagi 2 hadiah je lah. Cikgu bagi 2 hadiah. Okey. Cikgu teruskan. Mana cikgu punya ni? Sekejap Okey, dah buka Kahoot? Pelajar, dah buka Kahoot belum? Belum. Belum. Okey, buka. Tahu Kahoot takkanlah tak tahu kan? Okey, buka. Siapa yang ada pakai handphone tu buka dulu ni. Okey, letak je nama apa-apa letak. Okey, pin dia 9881651. Okey, letak. Okey, typekan Kahoot.it ataupun Kahoot apps. Okey, cepat-cepat masukkan. Cikgu tak ada nampak lagi siapa masuk ni. Boleh tak? Boleh masuk tak? Cikgu nak tengok. Siapa masuk lagi? Cepat-cepat. Ada. Okey, Akila yang pertama dah masuk. Umaira. Okey, bagus. Masuk. Okey, masuk. Hadiah istimewa tau. Hadiah istimewa cikgu nak bagi. 2 pemenang. Okey, letak. Lagi. Baru 5 orang. Masuk. Cikgu akan post. Cikgu akan post malam ini juga. Tapi pakai Shopee lah. Cikgu post pakai Shopee.
Okey, lagi. Masuk. Tadi cikgu tengok ada lebih kurang ada 40 orang, 41 orang. Kita tengok. Tengok. Paling tidak pun 30 orang pun dah okey dah. 30 orang pun dah okey. Okey, lagi masuk. Okey, enjoy je enjoy. Jangan rasa stres sangat. Jawab, enjoy. Ada 15 soalan. Okey, lagi 20. Senyap je ni 20. Okey, lagi. 21 Nadwa baru masuk. Betika baru masuk. Okey, lagi. Aikal. Okey, Aikal lagi. Karina. Okey, Karina. Lagi. 24. Okey, cikgu buat. Cepat cikgu tunggu dulu jap. Siapa yang mungkin yang tengah pakai handphone ni mungkin boleh pakai handphone parents sekejap ke, handphone kakak ke, abang ke kat situ kan. Pinjam sekejap je untuk nak buat Kahoot je. Mana tahu rezeki yang nak menang kan. Okey. Okey, Papi. Oh, nama macam-macam. Papi. Lagi. Okey, cikgu tunggu 2 minit lagi. 2 minit lagi belajar. Yang dah masuk, relax, bertenang sekejap. Tarik nafas. Semua topik dia berkaitan dengan buku 1. Buku 1 topik apa? Penyata kewangan, kelab, rekod tak lengkap analisis dan juga perkongsian. Perkongsian. Okey, lagi ada tak? Cikgu tunggu sekejap. 9.38 komputer cikgu jam ni, cikgu terus mula. Ada 1 minit lagi. Masuk. Masih lagi nak masuk ni. Tak apa, cikgu tunggu. Johnny Angel. Oh, nama hebat. Macam si ajar pelajar overseas ni. Okey, lagi. 27. Lagi masuklah. Baru pelajar-pelajar ada 40 orang tu. Okey. Okey, ada lagi tak nak masuk? Okey, ada lagi tak nak masuk? Satu lagi. 27 dah masuk. Sekejap. 1 minit lagi. 1 minit cikgu tunggu 1 minit jap. Mungkin ada penambahan lagi. Okey, enjoy je jangan risau. Okey, buat je. Okey, Ain dah masuk. Lagi 1 minit. Apa ni? Pyro. Oh, nama dahsyat awak. Okey, sikit lagi. Okey, 9.39. 1 minit lagi. Tak sampai ni berapa saat saja. Okey, ready dia Okey, ready. Cikgu akan tekan button start. Okey. Alamak, kecil pula. Baca. Nampak tak? Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Nur. Alamak, cikgu pakai komputer lah. Kecil Insurans tahun 1800. Insurans bermula 1 April. Berapakah nilai insurans yang perlu direkod dalam penyata kedudukan kewangan? Dalam PKK, berapakah insurans yang perlu direkod? A. Insurans prabayar 450. Insurans belum bayar 450. Insurans belum bayar 1350. Insurans prabayar 1350. Jadi kalau ikutkan pelajar mesti tahu ni. Cikgu bagi 1 minit tu kan. Berapa nilai? Insurans tahun 1800. Insurans bermula 1 April. Okay, alright. Berapakah nilai insurans yang perlu direkod dalam PKK? Dalam PKK bukan dekat belanja. Dalam PKK. Panjang sikit cikgu drag soalan ni. Okey, jawapan dia. Okey, 6 orang betul. Okey, bagus. Ni macam ni kan tak ada nama kan. Jadi tak kisahlah kan. Okey, alright. Next. Okey, ready? Okey. Lama. Ini MU lah, penyokong MU lah. Yang pertama ni. Okey, alright. Okey, jadi kita tengok yang kedua. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Mutiara Lini Sendirian Berhad.
Okey, Januari 6 membeli alat tulis secara tunai 500. Julai 15 membeli alat tulis secara kredit daripada Ahmad Stationery 600. Disember 31 inventory bekalan alat tulis yang belum digunakan 200. Berapakah alat tulis yang dicatat dalam akaun untung rugi? Berapa? Masa tak panjang ni. Cepat. Ada yang tak jawab ni. Okay, alright. Jawapan dia B. Okay, tadi alat tulis ingat lagi tak formula dia? Apa ni? Awal tambah beli tolak akhir kan? Jadi pelajar tahu. Dua-dua beli tu jadi dua-dua tambah lah pelajar. Jadi pelajar kena tahu kat situ. Okay, jadi pelajar itu yang masuk dalam belanja. Jangan lupa. Okay, terus ready nombor 3. Tak apa. Terus je. Wah, okay. Coach. Manager MU lah. Nombor 1. Okay, alright. Kita teruskan nombor 3 ready. Okay. Okay, nombor 3. Okay, pasangan manakah yang betul bagi pengelasan aset dan liability? Mana yang betul? Aset yang betul yang betul. Tengok betul-betul. Apa betul? 30 saat. Dah berlalu dah. Okey, ramai betul. Okey, tahniah. Jadi yang ni tak payah kupas lah pelajar mesti tahulah terlebih terkurang tu Okey, yang silap ni terlepas pandang dia ni. Okey, alright. Okey, selesai. Nombor panas manager MU ni hebat lah. Okey, alright. Aimi Syam tu nak motong tu makin meningkat tu Okey, ready? Yang keempat. Okey, apa dia ni? Ni cikgu bagi 1 minit ni. Berapakah jumlah modal kerja? Modal kerja, bukan modal awal. Modal kerja. Apa formula modal kerja? Belajar kena tahulah. Dalam PKK modal kerja dalam PKK. Apa dia? Okey, dapat kan? Lama cikgu bagi masa ni. 1 minit ni Tak apa, jawab. 22, 21 saat lagi, 20 saat lagi. Okey, jawab. Ramai ni tak jawab ni. Tak boleh kira lagi. Laju sikit. Kena pakai kalkulator. Okey, 23 orang jawab. Okey, jawapan dia C. Okey, bagus. Ramai yang betul Bagus, tahniah. Okay, ready jadi modal kerja tadi apa formula dia? AS tolak dengan LS. Jadi kalau dia bagi soalan seperti itu, pelajar kena kategorikan mana AS, mana LS. Jadi pelajar kena tahu. Okay, berikutnya yang kelima. Dahsyat. Okay, makin mengejar ni. Okay, seterusnya. Okay, alright. Okay, next. Okay, maklumat berikut diperoleh dari buku perniagaan Cik Muru yang tidak mengamalkan sistem bergu. Dia dah masuk topik rekod tak lengkap ni. Akaun belum bayar awal 1 Januari, akhir 5,500. Okey, dalam maklumat teman ada pulangan belian. Okey, dia dan juga ada berapa yang pembayaran, berapa banyak yang kita dah bayar kepada ABB. Jadi berapakah belian kredit? Ini melibatkan akaun kawalan. Pelajar, akaun kawalan. Cikgu bagi 1 minit. Sekali lalu je. Inilah soalan JT yang selalu keluar. Okey, 4 orang baru jawab. Tekan 12 saat, 10 saat lagi. Okey, jawapan B Jadi pelajar kena buat, kalau soalan seperti itu pelajar kena buat akaun kawalan. Sekali lalu draw. Berapa belian kredit ialah akaun kawalan belum bayar. Belum bayar baki BB dekat kredit. Jadi ingat, kredit, lepas tu bank dekat debit. Bank dia apa? Bayaran tadi. Berapa banyak dia bayar pada ABB. Lepas tu pelajar kena ingat, pulangan belian tadi. Pulangan belian ialah mengurangkan belian letak.
Belajar baki akhir dia dah bagi, baki awal, baki akhir dia dah bagi. Jadi last sekali cari apa? Cari belian. Belajar, kalau pelajar boleh buat tu, pelajar alhamdulillah kalau pelajar boleh bayangkan dekat kepala, pelajar boleh tekan. Kalau tak, pelajar kena draw sikit. Okay, ready? Minta maaf lah hari istimewa hari ni Okay, yang berikutnya. Sergei juga jawab. Manager MU ni hebat dah. Okay, alright. Aimi Syam. Okay, sikit lagi. Okay, seterusnya. Next. Soalan 6. Banyak lagi soalan. Banyak lagi. Fight. Maklumat berikut daripada buku perniagaan Zana. Belian tunai 1460, belian kredit 18165. Berapakah nilai belian yang dipindahkan dalam perdagangan? Perdagangan nilai berapa? Masukkan terus. Okay, senang je ni. Okay. Alright, jawapan dia ialah apa? Belian tunai mesti tambah belian kredit. Jadi jawapan dia D. Okay, ramai betul lah. Bagus tahniah. Belian tunai, belian kredit tambah. Okay, dia akan masuk dalam perdagangan. Okay, selesai sama-sama ni kita belajar lah. Okay, berikutnya. Okay, sama. Okay, makin mendahului Aimi Syam pun sedang mengejar. Okay, kita tengok. Okay, berikutnya. Next. Soalan yang ke-7. Separuh lagi belajar. Jangan risau. Teruskan. Okay, maklumat berikut daripada buku kedai perniagaan Runcit Cik. Sebuah perniagaan yang tidak mengamal bergo. Okey, tak apalah. Soalan, berapakah modal awal? Formula modal awal. Kena ingat modal awal. Apa formula modal awal? Untuk rekod tak lengkap analisis. Semua masuk, cuma nak tambah tolak je. Nak kena pasti tambah dan tolak. Okey, bagus. Ramai belajar dah tahu apa formula dia tadi? Aset tolak liability. Okey, bagus. Okey, sedia Next, yang ke-8. Sama. Oi, masih kekal. Okey, hebat ni manager MU makin hebat ni. Okey, seterusnya next. Yang ke-8. Okey, berapakah jumlah iklan yang direkodkan dalam akaun rugi pada berakhir 31 Disember 2013? Okey, pelajar sekali lalu ni, pelajar ingat tak cara mudah nak buat akaun belanja dan hasil ni? Iklan ialah cara mudah. Ingat lagi tak? Kena ingat konsep dia. Apa cara mudah je? Tak payah buat akaun iklan. Okey, buat iklan belum bayar, iklan jumlah iklan ialah 540 yang dah bayar. Yang belum bayar pada awal ialah 240. Okey, jadi 5 orang betul ni. Ada yang tak jawab lagi ni. Okey, alright. Tekan je lah. Okey, jadi pelajar itu formula tu. Pelajar kena gunakan ni dah pelajar. Belanja dan hasil yang terlebih dengan terkurang. Pelajar ingat tak yang cara mudah? Kalau belum bayar terkurang. Biasa kalau belum bayar, terkurang bayar mesti tambah. Tapi kalau ada awal 1 hari bulan, kena terbalik, tolak. Akhir kena tambah macam biasa. Jadi pelajar kena tahu konsep tu. Ingat balik. Cuma ini soalan dalam bentuk objektif. Macam ni soalan dia. Okay, kita tengok. Jai gua jawab ni, hebat ni. Okay, berikutnya sikit lagi. Aimi Syam sedang meningkat. Nimnis, Karina, Sabrina pun makin meningkat. Okay, relax. Okay, ready. Yang ke-9. Apakah kaedah yang digunakan untuk menentukan pendapatan perniagaan yang tidak mengamalkan sistem bergu? Okey, sini analisis perbandingan perniagaan semula margin caruman. Dia ada 2 je kaedah. Apa jawapan dia? Masukkan. Terus pilih. Dalam rekod tak lengkap ada 2 kaedah. Kaedah apa? Okey, masukkan 8 7 6 5 4 3 2 1. Okey, alright. Jadi A, jawapan dia kaedah apa? Analisis dan juga kaedah apa tadi? Perbandingan. Ramai betul lah. Okay. Right, kita tengok.
Oi, Aimi Syam dah memotong nampaknya. Okey. Okey, kita tengok. Okey, berikutnya. Oh, Aimi Syam laju yang tadi. Okey, kita tengok next. Okey, kita tengok ada tak pemenang baru lagi. Ada lagi ni. Fight lagi fight. Okey, yang ke-10. Ke-10. Maklumat berikut daripada peniaga perkongsian Aziz dan Azizah. Modal Aziz 1 Januari ialah 14,000. Pada 1 Julai 2017 Aziz membawa masuk modal tambahan 3,000. Faedah atas modal 4%. Tahun berakhir perekonomian 31 Disember. Okey, berapa faedah atas modal? Cikgu dah uji dalam soalan cikgu. 1 minit cikgu beri. Cuba buat. Okey, sekarang dia cerita pasal Aziz je. Aziz yang modal. Berapa Aziz yang modal? Dan soalan ni cikgu dah uji. Ini soalan dah bentuk objektif. Kirakan. Okey, 8 saat. 7 saat. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Okey. Alright, jadi ramai juga yang betul. Yang betul ramai. 12 tadi jawapan dia lah. Yang tadi C Okey pelajar. Pelajar kena lihat di sini Untuk modal awal tadi 1 hari bulan tak ada masalah. Terus kali 4%. Okey dapat. Okey, untuk modal tambahan dia bawa masuk tadi, pelajar dia bermula 1 Julai. Jadi 1 Julai tak cukup setahun. Untuk modal tambahan tadi yang dia baru bawa masuk tadi pada 1 Julai, pelajar kena kali 6/12. Jadi pelajar kena buat dua pengiraan. Satu yang penuh terus kali 4%, satu lagi kali 4%. Tetapi kena kali bulan, berasaskan bulan. Jadi pelajar kena tahu Okey, itu nombor 10. Sikit lagi pelajar. Oi, okey, alright. Karina, Karina dah nak motong event pun sama. Okey, kita tengok berikutnya. Okey, 11. Butir manakah direkodkan dalam akaun semasa perkongsi? Okey, sekarang topik perkongsian. Topik perkongsian. Okey. Jawab. Manakah dalam kredit akaun semasa perkongsian? Akaun semasa perkongsi sebelah kredit. Keliru sikit kan. Masa pun tak panjang. Jawapan dia ialah A. Faedah atas pinjaman. Okey, alright. Akaun semasa tau, bukan akaun pengasingan. Kita tengok. Oi, Yuwen dah memotong nampaknya. Okey, tahniah. Okey, ready Jadi kena baca soalan tu dengan teliti. Okey, berikutnya next. Nombor 12. Apakah butiran yang terdapat dalam ekuiti pemilik perkongsian? Dalam ekuiti pemilik, apa dia? Terdapat. Apa yang terdapat? Apa dia? Ambilan, untung bersih, akaun semasa, faedah atas modal. Apa dia yang terdapat dalam ekuiti pemilik? Cikgu tak bagi masa banyak ni. Cikgu bagi. Okey, jawapan dia C. Ramai yang betul. Okey, tahniah. Okey, jadi pelajar kena hati soalan seperti itu. Jadi pelajar dalam perkongsian, dalam ekuiti milik ialah apa? Ada apa? Modal dengan apa? Akaun semasa saja. Jadi jawapan tadi ialah apa? Akaun semasa. Okey, bagus. Okey, kita tengok. Oi, makin fight lagi ni. Aimi Syam. Okey, Sabrina Yuwen. Okey, alright. Terus. Okey, soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13. Apakah butiran tidak dimasukkan dalam pengasingan untung rugi? Faedah atas pinjaman, faedah atas sambilan, faedah atas modal, gaji pengurusi. Tak ada dalam pengasingan untung rugi. Apa dia? Jawab. Masa tak panjang. Ni sekali lalu uji kecekapan awak. Okey, alright. Jadi jawapan dia apa? Faedah atas pinjaman yang tak ada kan? Jadi pelajar kena tahu faedah atas pinjaman yang tak ada dalam pengasingan. Jadi kena hati-hati. Okey. Next. 14. Okey. Oi, Sabrina potong last minute. Sabrina ni Rossi seperti Rossi dahsyat Okey, alright, kita tengok yang berikutnya. Ada dua soalan lagi. Okey, 14 dari okey, soalan 14. Second last. Apakah dokumen dirujuk oleh perkongsi sekiranya tiada perjanjian dibuat semasa menubuhkan? Okey, apa dia? Tak ada perjanjian, apa nak buat? Dia akan rujuk apa? Okey, cepat-cepat masa tingkat je ni. Dia tak ada perjanjian tak ada. Apa nak buat? Okey, Akta Perkongsian 1961. Bagus. Ramai jawab betul. Okey, bagus. Okey, last. Okey, ready?
Pelajar, suara sikit. Ready lah? Last. Yes. Okay, alright. Ready. Okay, ready Okay, last. Penentu ni. Siapa cepat je terus dapat. Okay. 1, 2, 3. Okay, tengok dulu. Oh, Sabrina. Sabrina kekal. Sabrina dahsyat Awal-awal tak keluar. Tiba-tiba hujung-hujung dia keluar Okay, ready 1, 2, 3. MU yang mana MU ni? Dah terkeluar pula MU ni. Okay. Berapakah gaji dalam ekor semasa Yaya? Berapa dalam ekor semasa Yaya, berapa nak rekod? Gaji. Gaji. Bukan ekor penghasilan, dalam ekor semasa. Okay. Alright, jawapan dia A. Pelajar kena tahu dalam ekor semasa adalah apa? Gaji belum bayar. Jadi pelajar kena tahu tadi Okay, jadi pelajar, jadi jawapan ramai yang betul lah. Okay, next kita tengok pemenangnya. Podium. Aimi nombor 3. Okay, Aimi nombor 3. Nimnis. Okay, dan nombor 1. Siapa dia nombor 1? Sabrina. Okay, tahniah. Okay, cikgu print sikit. Nombor 4 Yuan dengan Karina. Sikit lagi Okay, sekejap Okay, tahniah. Ada tak nama-nama 3 orang ni? Ada tak? Ada ke tak ada ni? Cikgu nak masukkan dalam grup sekejap. Cikgu nak masukkan dalam grup sekejap. Okay, nanti cikgu takut terlupa. Okay, alright. Okay. Tadi pemenangnya siapa tadi? Pemenangnya tadi ialah Sabrina. Ada tak Sabrina? Ada Sabrina? Ada tak? Ada? Okay, Alia Sabrina. Alia Sabrina Abdul Rahman. Okay, cikgu tulis sekejap. Alia Sabrina. Nanti cikgu lupa. Alia Sabrina Abdul Rahman. Rahman. Okay. Okay, Alia, Sabrina, nanti lepas ni mesejkan cikgu terus. Cikgu ada alamat awak kan? Tak masalah. Tak apalah, mesej je cikgu. Nombor telefon dah alamat. Nama penuh, nombor telefon dah alamat. Okay, alright. Nombor 2. Nombor 2 tadi siapa? Nimnis. Siapa Nimnis? Siapa Nimnis? Tadi siapa ni? Nimnis. Tasnim. Okey, Tasnim. Tahniah Tasnim. Okey, Tasnim duduk asrama Cikgu. Saya post ke asrama ke nak post ke rumah? Asrama. Okey. Awak send saya nombor ni, nama penuh, nombor telefon dan juga alamat. Boleh Okey, yang kedua. Okey, alright, tahniah. Okey, dan yang ketiga cikgu bagi jugalah. Cikgu bagi 3 Aimi, apa ni nak sebut ni? Aimi Syam. Siapa Aimi Syam tu? Mana tengok komen sikit. Cikgu nak tahu nama penuh. Siapa nama penuh tu? Saya tak nampak ni. Mana? Siapa? Nur Aimi, Nur Hisham. Nur Aimi, Nur Hisham. Nur Aimi, Nur Hisham duduk mana? Dekat mana? Tak dengar. Aimi Hisham dekat mana? Dia sebut Kuala Selangor. Kuala Selangor. Tak. Habis? JB? Okey, tak apa. Okey, Aimi hantar alamat, nama dan nombor telefon, alamat. Kuala sama dengan Tasnim. Siapa? Aimi sama sama. Okey, satu sekolah hantar saya. Okey, jadi cikgu post sekali lah. Bagi alamat. Okey, alright. Jadi tahniahlah kepada pemenang. Okey, pelajar Jadi tahniah. Okey, jadi pelajar minggu ni pelajar tunggu. Pelajar yang masih lagi tak isi borang post tu, pelajar nak post ke mana, yang nak meneruskan tuition, pelajar kena isilah. Kalau tak, cikgu tak post nanti. Pastikan letak alamat yang terkini untuk cikgu letak. Minggu ni insya-Allah masih sampai. Okey pelajar, itu saja untuk kelas hari ini. Minggu depan kita start ulang kaji untuk buku 2. Okey pelajar, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua.
Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama. Jumpa lagi. Yep. Cikgu. Yep. Tapi yang tasnim tadi tu nanti saya tulis dengan Anis sekali tau. Kenapa Anis pun ada sekali? Sebab saya dah dengan dia tadi. Oh, tak apa. Hantarlah nama dia. Sekali. Okey, alright. Cikgu hantar kat grup ke personal? Personal. Hantar personal kat saya. Okey, baik. Okey, alright. Okey, sama. Terima Alright. kasih, cikgu. Okey, sama. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Dah selamat malam semua.